Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk akidah tingkatan 4 iaitu Al-Muntaqimun. Sebelum itu Ustazah akan paparkan standard kandungan dan standard pembelajaran secara ringkas supaya murid lebih fokus kepada perkara utama yang kita akan sentuh dalam tajuk ini. Okey, standard kandungan merumus kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntaqimu dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran menyatakan maksud Al-Muntaqimu dan dalil Al-Quran, merumus kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntaqimu serta mengaitkannya dalam kehidupan seharian, dan yang terakhir menanamkan rasa takut terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah secara beradab dan istiqamah. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Muntaqimu? Al-Muntaqimu ialah Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab bagi orang yang melampaui batas. Maknanya, sesiapa sahaja yang melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul atau cuba mencabar kekuasaan Allah, menafikan pembalasan Allah, orang ini akan Allah tunjukkan dengan azab yang sangat pedih sama ada di atas dunia ataupun di akhirat. Ini Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Sungguh jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Seterusnya kita akan bincangkan tentang kefahaman mengenai Al-Muntaqimu. Apa yang perlu kita faham tentang Allah Maha Pembalas? Allah nak balas kepada siapa? Yang pertama, Allah beri balasan azab neraka bagi sesiapa yang menolak peringatan Al-Quran. Contohnya, menolak tentang hukum solat. Ada setengah kita yang tak solat, yang melupakan solat. Dan ada yang paling teruk lagi kata, kalau tak solat pun kita masih boleh makan, kita masih boleh minum, tak ada pun azab Allah turun. Sebab tak solat, masih boleh enjoy. Ingat sebenarnya balasan azab ni kadang-kadang Allah tak bagi on the spot. Masa kita buat dosa, masa tu juga dapat. Tak, kadang-kadang Allah sengaja tangguhkan balasan azab kepada kita sebab Allah nak sediakan balasan azab yang sangat pedih di akhirat. Yang kedua, apa yang perlu kita faham tentang Allah Maha Pembalas? Kepada siapa Allah beri balasan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan yang menimpa kaum Quraisy akibat menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah kisah umat terdahulu yang telah Allah beri balasan azab. Contohnya Abu Lahab. Suka sangat nak memperolokkan Nabi Muhammad, menyeksa Nabi Muhammad dan sebagainya. Sehinggalah Allah sediakan azabnya. Allah ceritakan azabnya dalam surah Al-Lahab. Okey, yang ketiga, apa yang perlu kita faham tentang Allah Maha Pembalas? Kepada siapa Allah nak beri balasan azab ini? Allah beri balasan azab neraka bagi sesiapa yang menentang agama Allah selepas diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Kalau orang dah tahu perkara yang betul tentang Islam, tentang ajaran Islam, masih lagi menolak benda yang Nabi sampaikan, menolak adanya dosa, menolak adanya balasan neraka, menolak dan semua tentang apa yang kebenaran tentang Islam, semua ni ditolak, diperolokkan atau sengaja dipermainkan. Orang yang macam ni lah yang layak menerima balasan azab daripada Allah. Suka Ustazah nak ingatkan kadang-kadang dalam bab akidah ni, bagi sesetengah orang balasan azab ni kadang-kadang bukan diberi kepada kaum orang Islam sahaja. Kadang-kadang orang yang bukan Islam pun Allah akan timpakan azab kerana mencabar kekuasaan Allah dengan teknologi-teknologi yang canggih. Sehingga sampai satu tahap mereka nak cipta matahari, nak hidupkan orang mati. Golongan yang macam inilah yang Allah akan timpakan azab. Bukan itu sahaja, kadang-kadang azab Allah ini datang kepada dalam bentuk kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya tidak menjaga khazanah Allah dengan baik. Contohnya bumi, mengadakan kerosakan, pembalakan sesuka hati, mengauk keuntungan dan sebagainya, sehingga tidak menjaga kepentingan keseimbangan alam yang Allah ciptakan.
Jadi bila kerakusan yang tidak terkawal ni menyebabkan Allah datangkan bencana, Allah beri balasan azab kepada orang yang telah membuat kerosakan. Okey, sebenarnya dalam perkara Allah Maha Pembalas ni, Allah telah pun memberi azab pada umat terdahulu dan ini bukan perkara bohong. So saya bawakan beberapa bukti yang menunjukkan umat terdahulu telah diberi balasan yang sangat teruk akibat dosa yang mereka lakukan, iaitu kaum Lut yang amalkan homoseksual, suka lelaki sama lelaki. Jadi menyebabkan perbuatan mereka yang songsang itu, Allah telah terbalikkan kota Sodom sehingga umatnya ditukarkan menjadi batu. Yang seterusnya, kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, yang akhirnya kaum Nuh yang ingkar ini diazab dengan banjir besar. Mereka kata mereka nak lari atas gunung lah. Mereka mampu nak naik pergi sana pergi sini nak selamatkan diri sebab tak nak beriman dengan Nabi Nuh. Tapi kekuasaan Allah, bila Allah balas, mereka tidak akan dapat pergi ke mana-mana. Ustazah nak bawakan lagi beberapa bukti yang menunjukkan Allah Maha Pembalas kepada umat terdahulu apabila menolak hukum Allah ataupun menolak ajaran yang Nabi sampaikan. Yang seterusnya, Firaun dan tenteranya mati dalam Laut Merah akibat memusuhi dan ingkar ajaran Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah. Ini kisah tentang Firaun dan Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa ketuk tongkat ni pada permukaan laut sehingga tercantum menyebabkan Firaun dan tenteranya mati lemas dalam tu akibat mendustakan Nabi Musa. Seterusnya kita tengok beberapa pembalasan yang lain yang Allah pernah timpakan kepada umat terdahulu, iaitu kepada kaum Samud yang ingkar ajaran Nabi Saleh telah diazab dengan peti yang sangat kuat sehingga mati kesemuanya. Jadi murid-murid boleh cari lagi beberapa bentuk balasan azab pada kaum terdahulu, sama ada di internet ataupun pada buku-buku ilmiah, dan pastikan siapa yang mencari di internet, pastikan maklumat yang dapat tu disahihkan dulu atau dirujuk kepada guru dahulu supaya tidak ada kesilapan maklumat atau penambahan maklumat yang tidak ada dalam sejarah Islam. Okey, seterusnya Ustazah nak bawa bukti yang menunjukkan Allah Maha Pembalas. Allah telah memberi balasan azab akibat dosa dan penolakan hukum Allah. Kalau tadi kita kata umat terdahulu, mungkin ada orang yang tak percaya, kata dongeng lah, mungkin ada yang setengah kita jahil, tak pernah baca Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Kita bawakan bukti terkini, ataupun yang 2000 ke atas tu yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas sekiranya kita melakukan dosa ataupun kerosakan di atas muka bumi. Okey, kita tengok. Berlaku pada 26 Disember 2004, berlaku tsunami yang besar yang menenggelamkan sebahagian besar bandar Aceh di Indonesia. Setengah maklumat mengatakan ada beberapa sebahagian penduduk besar di sana melakukan perkara yang melanggar hukum Allah sehingga Allah datangkan tsunami yang tak pernah terjangka di fikiran kita. Seterusnya, banjir kilat di China yang tak pernah lagi berlaku seteruk ini sehingga mengorbankan nyawa dan harta, berlaku pada 20 Julai 2021. Mungkin ada pada kita yang mengatakan ini adalah bencana alam sahaja, apa nak kata, cuaca tak menentu dan sebagainya. Okey, kita tengok yang latest selepas berlaku banjir di China, kita tengok berlaku ribut pasir yang membaham sebahagian daerah di China datang secara tiba-tiba pada 25 Julai 2021. Kalau kita nak kata ini bencana alam, kenapa ribut pasir ini sepatutnya berlaku pada musim bunga? Mereka mengatakan pada musim bunga, tapi tiba-tiba beralih cuaca, tak sengaja tiba-tiba datang tanpa diundang. Mungkin hanya Allah sahaja yang tahu apa kerosakan yang mereka telah lakukan pada khazanah alam yang Allah berikan ini. Jadi bukti-bukti ini sangat jelas menunjukkan bahawa Allah membalas, Allah Maha Pembalas setiap perkara
dosa yang kita buat atau perkara kerosakan yang kita buat. Okey. Kalau dalam konteks pelajar, kita tengok ya, apa kerosakan yang biasa kita buat. Kalau dalam konteks pelajar, biasanya kita buat apa? Bully. Betul? Bully orang. Nak menunjukkan kita ni hebat, kuat dan sebagainya, berpengaruh. Tapi kita tak sedar. Ya? Bila kita bully orang, Allah akan balas apa yang kita buat. Kadang-kadang masa bully tu sampai mati. Ya? Kadang-kadang tak terbela. Yang bully pula menang. Tapi tunggu ya. Kadang-kadang bully ni tak kena pada diri orang yang membuli, tapi kena pada keluarga dia, adik-beradik dia, saudara mara dia dan sebagainya. Jangan ingat Allah tidak pernah memadamkan kejahatan kita, dosa yang kita buat pada manusia atau pada alam, pada makhluk ini. Jangan ingat Allah akan lupa untuk membalas. Okey, bila Ustazah dah terangkan tadi, Allah memberi balas kepada setiap perkara dosa, maksiat dan kemungkaran atau kerosakan yang kita lakukan, maka apa kesan yang kita rasa bila kita beriman sepenuh hati dan yakin dengan Allah itu Maha Pembalas, daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Okey, yang pertama, rasa takut dan insaf untuk melakukan perkara dosa dan kejahatan pada manusia dan khazanah Allah. Kita akan rasa takut nak lakukan dosa sebab kita ingat, kalau kita buat kerang, Allah akan balas. Sama ada dosa yang kita buat tu kita kenakan secara nampak ataupun tak nampak. Okey, yang kedua, bila kita percaya, kita beriman sepenuh hati, Allah Maha Pembalas, kita akan memanfaatkan masa dengan amalan kebaikan dan istiqomah. Kita akan buat amalan yang baik, kita akan tambahkan amalan yang baik, ya, kita akan sempurnakan yang wajib, tambahkan perkara-perkara sunat. Contohnya, kalau kita sembahyang sebelum ni, kita sembahyang 3 waktu sahaja, atau kita lewatkan waktu sembahyang tapi lewatkan masa. Sengaja main game dulu, atau kita buat kerja kita sampai tinggal 5 minit nak habis waktu, barulah kita nak solat. Kalaulah kita rasa takut dengan balasan Allah, kita akan manfaatkan masa dengan amalan kebaikan dan istiqomah. Maknanya terus buat. Kalau hari ini dah 5 waktu buat terus 5 waktu. Kalau hari ni kita dah on time sembahyang ataupun tepat pada waktunya, kita sembahyang, kita teruskan tepat pada waktunya. Okey. Itu antara kesan kalau kita beriman dengan Allah Maha Pembalas. Yang ketiga, apa kesannya? Kita akan lebih menjaga khazanah Allah, iaitu alam dengan sebaiknya. Seperti mana yang Ustazah terangkan tadi, ya, alam ini adalah khazanah Allah. Orang kafir ke, orang Islam ke, ya, semuanya kena menjaga keseimbangan alam ini supaya tidak berlaku kerosakan yang teruk pada muka bumi. Ya. Tak ada pembalakan terbuka, tak ada penebangan secara haram. Ya. Maknanya bila nak buat sesuatu pembangunan, selepas ini kita kena fikir kesan dan akibatnya. Kalau kita lupa, Allah akan hantar balasannya, barulah kita masa tu menyesal tak sudah. Okay, apa yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan kita tentang Allah Maha Pembalas, Allah Al-Muntaqim? Kesimpulan yang kita dapat simpulkan hari ini ialah bila Allah murka pada sesuatu kaum kerana melakukan kerosakan di muka bumi atau kemungkaran, tunggulah Allah akan membalas semua perbuatan kerana Allah Maha Pembalas. Jadi Ustazah rasa cukup sekadar ini. Semoga murid-murid semua dapat mengambil iktibar dan mungkin ada perbincangan yang kita bincangkan ini tidak ada dalam buku teks, penambahan beberapa maklumat daripada Ustazah bagi mengukuhkan kepada ataupun menjadi sumber maklumat kepada soalan-soalan kebat yang akan
diberikan kepada kamu. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum.